Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini, cikgu akan berkongsi teknik menyampaikan sebuah cerita dengan menarik. Adakah kamu semua sudah tahu bagaimana untuk menyampaikan sebuah cerita dengan menarik, berkesan dan mampu membuatkan pendengar tertarik untuk mendengar cerita kamu? Jadi, hari ini cikgu akan menceritakan beberapa teknik yang boleh kamu aplikasikan dalam diri kamu. Yang pertama, ialah bercerita dengan tenang dan bersahaja. Kita sebagai pencerita haruslah sentiasa berada dalam keadaan tenang dan rileks. Jika kita kelam kabut ataupun berada dalam keadaan cemas, kemungkinan tutur kata kita ataupun ekspresi wajah kita akan membuatkan orang lain tahu bahawa kita belum bersedia dan berada dalam ketakutan. Murid-murid juga haruslah mempunyai lenggok yang tersendiri ketika bercerita. Contohnya, hai kawan-kawan. Di sini kita dapat lihat bahawa terdapat lenggok iaitu hai kawan-kawan. Dan yang kedua, murid-murid perlulah mengubah suara mengikut watak-watak yang terdapat dalam cerita tersebut. Bagi watak yang menyerupai nenek, bagaimana harus mengeluarkan suara nenek, bagaimana harus mengeluarkan suara atuk ataupun ayah dan sebagainya. Bagi teknik kedua, iaitu murid-murid haruslah mempelbagaikan intonasi suara. Di saat tadi kita telah pelajari bahawa kita harus mengubah suara mengikut watak. Tapi pada kali ini kita akan mempelbagaikan intonasi suara. Contohnya, bagi peristiwa sedih, kita haruslah menyampaikan sebuah cerita secara perlahan dan menggunakan nada sebab. Bagi marah, menggunakan nada tinggi dan apabila seseorang tu menyampaikan cerita di hadapan khalayak ramai, pencerita tersebut boleh memberiakkan mata untuk menunjukkan dia sedang marah. Dan biasanya kalau kita marah, mestilah kita menggunakan suara yang tinggi. Jika murid-murid tidak dapat menyampaikan cerita mengikut intonasi suara yang betul, kemungkinan pendengar akan sedikit tidak faham akan cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, apabila kita sedih tetapi pencerita menyampaikan dalam keadaan gembira, mungkin kita akan salah faham adakah dia ingin menyampaikan peristiwa sedih ataupun gembira. Seterusnya, teknik iaitu sampaikan cerita dengan jelas. Untuk membolehkan kita menyampaikan sesuatu cerita dengan jelas dan lancar, pertama kita haruslah menghafal cerita tersebut terlebih dahulu. Di sini bukan bermaksud kita menghafal satu skrip. Mungkin kita boleh baca berulang-ulang kali supaya kita terbiasa dengan jalan cerita dan memudahkan kita untuk menggantikan perkataan-perkataan yang tidak terkeluar dari lidah dengan perkataan yang mungkin dapat menggantikan perkataan tersebut. Dan kita juga haruslah memahami cerita tersebut supaya kita dapat mendalami watak yang ingin kita sampaikan. Baiklah, teknik seterusnya ialah mempunyai tutur kata dan suara yang jelas. Sekiranya pencerita tersebut menceritakan sesuatu cerita dengan suara yang perlahan dan tutur katanya juga tidak betul, kemungkinan pendengar akan berasa bosan dan tidak akan menghormati pencerita dan mereka juga tidak akan berasa teruja untuk mendengar cerita-cerita yang selanjutnya. Sebagai pencerita juga, kita tidak boleh bercerita terlalu laju kerana ini boleh menyebabkan pendengar tidak dapat memahami dengan jelas tentang apa yang ingin disampaikan. Bagi aspek kontak mata, ini merupakan aspek yang sangat penting dan lebih-lebih lagi apabila berhadapan dengan penonton. Apabila kita menceritakan sesuatu cerita di hadapan khalayak ramai, kita tidak boleh memandang lantai ataupun memandang ke atas. Kita boleh memandang kiri dan kemudian kanan dan kemudian tengah untuk menarik perhatian orang ramai. Tetapi disebabkan murid-murid perlu menghasilkan satu persembahan melalui rakaman video, kamu boleh membuat kontak mata dengan kamera, iaitu melihat tepat pada kamera. Baiklah, seterusnya cikgu akan menunjukkan contoh untuk menyampaikan sebuah cerita dengan teknik yang betul. Cikgu akan menyampaikan cerita yang bertajuk Gagak yang Bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu, ada seekor burung gagak yang bijak.
Pada suatu hari, cuaca sangat panas terik. Sang gagak terbang mencari air. Sang gagak terjumpa satu kopak air. Sang gagak mula meminum air itu. Sedikit demi sedikit, air itu telah kering dan sang gagak masih lagi dahaga. Sang gagak meneruskan perjalanan untuk mencari air. Akhirnya, sang gagak terjumpa segeluk air. Malangnya, sang gagak tidak dapat meminum air di dalamnya kerana airnya sedikit. Sang gagak tetap berusaha dan berfikir mencari jalan penyelesaian. Tiba-tiba, sebiji buah yang kecil terjatuh dari pokok dan masuk ke dalam geluk air itu. Sang gagak mendapati air di dalam geluk air itu semakin menaik. Sang gagak mendapat satu idea. Lalu, sang gagak mengambil batu-batu kecil berdekatan dan memasukkannya ke dalam geluk air satu persatu. Air pun naik dan bertambah tinggi. Akhirnya, air dapat diminum oleh sang gagak sepuasnya dan sang gagak tidak lagi kehausan. Baiklah, cikgu harap kamu semua dapat memahami tentang teknik untuk menyampaikan sebuah cerita dengan menarik dan mampu mengaplikasikan teknik-teknik yang diajar ini dalam mempersembahkan video rakaman bercerita nanti. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.